Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustamam bin Muhammad Fazullah. Saya Muhammad Afif Afham Benjamin. Saya Nurul Hidayatul Aiman binti Al-Ghani. Saya Syahrin Najihah binti Gumono. Saya Najihah binti Muhammad Hairudin. Saya Izzah Adira binti Muhammad Hatta. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, apakah yang dikatakan dengan tabi'in? Yang mana tabi'in adalah merupakan asal dari perkataan at-tabi' yang bermaksud pengikut, dan ia merupakan daripada isim fa'il yang bermaksud pengikut. Sedangkan at-tabi' menurut istilah ialah adalah seorang muslim yang pernah bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam. Setiap muslim yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai tabi'in. Gelaran seorang tabi'in ini bermula setelah wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Masihi. Ia juga adalah permulaan Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin. Tabi'in ini juga boleh diertikan sebagai seseorang yang pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam. Selain itu, tabi'in ini mempunyai beberapa tabaqat dan peringkat. Sebahagian daripadanya digolongkan sebagai siqah dan sebagainya. Tabi'in ini juga boleh diertikan sebagai generasi yang pernah hidup bersama sahabat, baginda dan mendapat ilmu secara langsung, yang mana ia bermula dengan pelantikan Muawiyah ibnu Abu Sufyan sebagai khalifah pada generasi itu. Yang mana generasi tabi'in ini juga ialah mereka yang berguru dengan salah seorang ataupun tokoh-tokoh sains dari generasi sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud dan seumpamanya. Malah rakan-rakan yang sangat prihatin dan mengambil berat dalam melahirkan generasi tabi'in yang mampu mewarisi usaha ilmiah yang membuat pelbagai perbezaan untuk memudahkan hubungan sains dan maklumat kepada generasi tabi'in. Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebagai contoh telah menghantar Abdullah bin Mas'ud bersama-sama tentera Islam yang dihantar ke Kufah untuk membimbing dan melantik ajaran mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor penyebaran Islam pada zaman tabi'in. yang pertama, ulama tersebar meluas ke serata dunia. Hal ini terjadi kerana ekoran daripada berlakunya pertambahan wilayah pada zaman Khalifah Uthman. Para sahabat keluar berhijrah ke tempat baru bagi menyampaikan agama Islam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat tiada tempat rujukan bagi hal-hal perundangan yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua, hadis tersebar luas. Ekoran penghafaz dan periwayat hadis tinggal di berlainan tempat. Ahli fiqh saling bertanya untuk mendapatkan sumber fatwa dan hadis. Ekoran daripada itu, hadis merupakan keperluan bagi setiap masyarakat dalam perundangan agama Islam. Yang ketiga adalah munculnya hadis palsu. Kemunculan hadis palsu ini berlaku ekoran daripada pertelingkahan memilih jawatan khalifah antara Ali dan Muawiyah. Syiah merupakan golongan yang pertama dalam menyampaikan hadis palsu. Hal ini menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam menyampaikan ilmu fiqh dalam perkembangan Islam. Yang keempat, lahirnya madrasah hadis dan ar-ra'yi. Para mujtahid dan mufti menitik beratkan dalam memelihara hadis di samping meriwayatkannya. Penggunaan nas-nas zahir dalam menetapkan sesuatu hukum
adalah diutamakan berbanding daripada qiyas dan ihtisan. Analisa sumber perundangan Islam pada zaman tabi'in dan sehingga kini. Poin saya iaitu tabi'in dan sumber hukum. Poin yang pertama adalah terbentuknya zaman tabi'in dan ilmiah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan pada 41 Hijrah bersamaan sehinggalah berlanjutan pada kurun kedua selepas nak masuk zaman tabi'in. Di situ masa zaman tabi'in tu adanya segerintil para sahabat yang masih hidup, segolongan kecil sahabat yang masih hidup di zaman tabi'in. Jadi sahabat di zaman tabi'in ni yang membantu menyampaikan dakwah syiar Islam, dan mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat, mempunyai hubungan jalinan yang sangat kuat untuk menyampaikan syiar agama, untuk menyampaikan dakwah, untuk menjelaskan tentang hukum di zaman sahabat. Lepas tu dalam masa sama mereka juga membuat satu halaqah halaqah secara am ataupun khusus secara am. Maksudnya bila membuat halaqah tu membuat pembimbingan bersama golongan di zaman tabi'in untuk mempelajari ilmu agama Islam dan disampaikan ilmu Islam kepada yang lain. Okey, so, poin yang saya yang kedua iaitu fenomena di kalangan masyarakat dan politik. Fenomena ni berlaku zaman pemerintahan Saidina Ali AS, iaitu di mana mereka ingin melantik Saidina Ali menjadi pemerintah. Berlaku kekacauan, perbalahan dekat situ. Jadinya adanya perang sifil dan tahkim. Jadi apabila berlaku sedemikian, Saidina Ali memegang tapak pemerintahannya hanya sementara saja, sekejap saja, dan diambil pula oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Apabila Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil tapak pemerintahan tersebut, dia ubah cara pemerintahan itu kepada kerajaan. Maksudnya hanya kaum kerabat saja yang boleh memerintah. Jadi tercetusnya perpecahan umat Islam. Apabila dah berlaku perbalahan di zaman Saidina Ali, benda tu dah bawa ke zaman Muawiyah. Apabila dah bawa zaman Muawiyah, benda tu tercetus kepada perpecahan umat Islam ataupun perpecahan masyarakat di zaman tersebut, iaitu terpecah kepada 3 golongan, iaitu golongan pertama Khawarij, yang kedua iaitu Syiah, dan yang ketiga iaitu Jumhur. Poin yang ketiga saya adalah pengenalan sumber hukum sehingga kini. Pengenalan sumber hukum sehingga kini iaitu yang pertama Tawabit, iaitu kekal, iaitu seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua iaitu Al-Mutakhasyirat, iaitu boleh yang diubah-ubah. Maksudnya sumber hukum yang berubah-ubah melihat kepada peredaran zaman ataupun tempat ataupun situasi demikian. Okey, poin saya yang keempat iaitu sumber hukum semasa. Sumber hukum semasa ni iaitu yang disepakati dan tidak disepakati. Yang disepakati tu iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang tidak disepakati iaitu masalah mursalih, uruf, istisan, istishab, qaul sahabi, syariman, zablana dan syad ad-dara'i. Dan jika kedua-dua ni tak boleh guna, mereka akan menggunakan proses istidlal. Istidlal lah di mata proses yang terakhir. Jadi masa itulah mengeluarkan satu fatwa dan hukum. Poin yang kelima saya iaitu keperluan hukum. Kenapa perlunya kita mengeluarkan hukum perundangan Islam ni? Sebab yang pertama adalah perubahan budaya dan perkembangan teknologi. Yang kedua iaitu golongan masa Islam pelbagai bangsa. Okey, yang ketiga memperbaharui ijtihad. Jadi ijtihad setiap zaman ni akan diperbaharui. Walaupun Islam ni mengeluarkan ijtihad daripada zaman sahabat, zaman tabi'in sehingga sekarang, tapi Islam tu sentiasa update, up to date, mengikut kepada syariat Islam, kepada situasinya. Okey, yang keenam, kaedah hukum. Ada 5, iaitu yang pertama ambil uruf budaya. Okey, yang kedua maqasid syariat.
Yang ketiga adalah ambil kesan positif dan negatif bila mengeluarkan hukum. Yang keempat iaitu tawazun, iaitu tengok pertimbangan. Yang kelas sekali ijtihad lama. Maksudnya kita guna pakai kalau tengok ijtihad zaman sahabat dan ijtihad zaman sekarang. Okey, yang ketujuh adalah dawabit hukum. Dawabit hukum ni tengok pada hukum iaitu yang pertama mengambil pendekatan sederhana dalam penelitian hukum. Mengeluarkan hukum ni tidak boleh sesuatu yang main-main sebab dia berkaitan dengan sistem perundangan Islam dan sebagainya. Okey, yang kedua mengambil kira sesuatu isu. Isu itu berkaitan dengan apa? Kita keluarkan isu itu, kita tengok pada kias hukum fiqh balik. Kias, istihsan, istishhad dan sebagainya. Last sekali mengambil kira realiti kehidupan antara masyarakat dengan masyarakat lain. Kita tengok bila kita nak mengeluarkan satu hukum, kita tengok juga adakah hukum ini sesuai dengan masyarakat kita. Sebab poin yang saya yang ke-8 iaitu proses hukum. Okey, yang inilah proses hukum perundangan Islam macam mana berlaku. Proses hukum yang pertama iaitu marhalah taswib. Marhalah taswib, tengok satu hukum tu, isu itu macam mana nak menyelesaikan. Okey, yang kedua masalah takyif. Yang ketiga masalah bayan al-hakam. Dan yang last sekali marhalah ifta. Ini maksudnya ini adalah proses yang terakhir. Apabila kita nak berlaku proses yang terakhir tu nak mengeluarkan fatwa. Sebab bila dah mengeluarkan fatwa ni barulah kita boleh sebarkanlah. Seterusnya mengenai kemunculan golongan Syiah dan golongan Khawarij. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, telah munculnya pelbagai pemahaman yang bercanggah daripada ajaran agama Islam. Antara faktor yang menyebabkan munculnya pemahaman-pemahaman tersebut ialah faktor perselisihan faham yang berlaku di antara kaum muslimin pada ketika itu. Perkara ini dapat dilihat dengan lebih ketara pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Terdapat dua pemahaman yang wujud pada zaman itu iaitu pemahaman Syiah dan pemahaman Khawarij. Yang pertama mengenai kemunculan golongan Khawarij pada zaman Tabi'in. Selepas pulangnya Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada peperangan Siffin, beberapa kaum muslimin yang pada mulanya menjadi pengikut setia Sayyidina Ali telah mengambil keputusan untuk berpaling tadah daripada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Perkara ini disebabkan oleh penubuhan majlis tahkim serta perdamaian yang berlaku di antara Sayyidina Ali bin Abi Talib serta Muawiyah bin Abu Sufyan pada peperangan Siffin tersebut. Mereka berasa bahawa mereka telah dikhianati oleh pemimpin mereka iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oleh itu, mereka telah mengambil keputusan untuk berpindah ke satu tempat yang bernama Harura dan memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi sebagai pemimpin mereka yang seterusnya. Yang kedua mengenai kemunculan golongan Syiah pada zaman Tabi'in. Golongan Syiah ini merupakan golongan yang mengikuti pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib secara khusus. Mereka memilih Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai pemimpin mereka yang satu-satunya. Penubuhan Syiah ini bermula daripada fitnah yang dibawa oleh seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sabah yang berbangsa Yahudi Yaman. Beliau merupakan seorang pemuda yang berpura-pura menganuti ajaran agama Islam untuk mempecah belahkan kaum muslimin pada ketika itu. Terdapat 3 aliran Syiah yang aktif dalam fahaman mereka ketika itu iaitu yang pertama aliran Imamiyah, yang kedua aliran Zaidiyah dan yang terakhir adalah aliran Kaisaniyah. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tajuk berkaitan sejarah perkembangan hadis palsu pada zaman Tabi'in. Periwayatan hadis telah bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW, seterusnya berkembang pada zaman Khulafa ar-Rasyidin iaitu pada zaman para sahabat dan seterusnya pada zaman Tabi'in. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hadis belum ditulis secara rasmi. Begitu juga pada zaman para sahabat. Pada zaman para sahabat, mereka hanya menjaga dan berhati-hati ketika mempercayai sesuatu hadis yang didengarinya. Manakala pada zaman Tabi'in, hadis telah mula tersebar luas. Maknanya periwayatan hadis ni telah tersebar luas. Hal ini kerana terdapat ramai para fuqaha dan juga ahli fiqh yang sering bertanya berkaitan hukum-hukum fiqh dan ingin mendapatkan sumber hukum. Pada masa yang sama, pada zaman ini juga hadis palsu telah tersebar juga.
Kemunculan hadis palsu ni apabila terdapat beberapa kumpulan puak Syiah yang telah datang pada zaman tabi'in dan mula menciptakan hadis palsu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada definisi hadis palsu ataupun hadis maudhu' dan juga pembahagiannya. Hadis maudhu' atau hadis palsu yang berasal daripada perkataan wadha'a yang bermaksud tinggal atau meletakkan sesuatu. Manakala hadis palsu dari segi istilah pula mengadakan sesuatu yang tidak ada pada sebelumnya seperti ucapan dan juga kata-kata. Baiklah, kita teruskan kepada pembahagian hadis palsu. Terdapat dua bahagian. Bahagian yang pertama, hadis yang direka dan dicipta. Hadis yang direka dan dicipta ini adalah hadis yang ditulis, kemudian direka, hadis yang ditulis dan direka, kemudian mereka menghubungkannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mengaku bahawa itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Pembahagian yang kedua ialah hadis yang dipalsukan. Hadis yang dipalsukan ni bermaksud mereka ambil kata-kata ataupun ucapan daripada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mereka ambil ucapan tersebut, mereka menghubungkan kepada Nabi bagi mendapatkan kepercayaan masyarakat ramai. Baiklah, kita pergi kepada hukum meriwayatkan hadis palsu. Hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram dan juga berdosa besar. Ini adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim yang bermaksud, janganlah engkau berdusta atas namaku kerana ia iaitu orang yang berdusta di atas namaku di tempatnya adalah neraka. Baiklah, saya akan bentangkan tentang faktor-faktor pemalsuan hadis. Saya datangkan dua faktor. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh menggalakkan orang ramai untuk melakukan kebajikan. Ini bermakna hadis yang dicipta atau hadis yang direka itu adalah untuk menarik orang ramai dan mengajak orang ramai melakukan kebajikan. Faktor yang kedua ialah disebabkan berlakunya pertikaian politik. Pada zaman tabi'in, ramai para pemimpin yang ingin mengukuhkan kelompok-kelompok mereka dengan mengumpulkan banyak dalil-dalil daripada hadis dan juga Al-Quran. Jika dalil dan hadis dari hadis dan juga Al-Quran itu yang dijumpai itu tidak mencukupi, maka mereka mencipta hadis-hadis palsu. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kelompok kepimpinan mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Saya akan membentangkan mengenai golongan anti hadis. Golongan ini mempunyai pegangan di mana mereka tidak mempercayai hadis sebagai sumber kedua selepas Al-Quran. Golongan ini menganggap bahawa Al-Quran sudah cukup lengkap dan sempurna dan menolak segala sumber-sumber sebagai salah satu sumber perundangan di dalam Islam. Bagi menguatkan lagi hujah mereka, mereka menyeleweng tafsiran ayat Al-Quran agar masyarakat menyebelahi mereka. Di Malaysia juga mempunyai golongan anti hadis di mana ia diketuai dan dipelopori oleh Dr. Kasim Ahmad dan dibantu oleh Osman Ali serta Abdul Manan Haruri. Dr. Kasim Ahmad juga telah menerbitkan satu buku yang sangat kontroversi yang dinamakan Hadis Satu Penilaian Semula. Terdapat beberapa kesilapan di dalam buku yang dikarang oleh Dr. Kasim Ahmad, Hadis Satu Penilaian Semula, dan antaranya ialah beliau mengatakan apabila Nabi Muhammad SAW telah wafat, baginda hanya meninggalkan Quran sahaja kepada umat Islam dan manusia. Sebenarnya Nabi Muhammad meninggalkan kitab Al-Quran dan ajarannya tentang bagaimana cara melaksanakan kandungan isi Al-Quran. Kerana tugas Nabi bukan sahaja menyampaikan ayat Al-Quran, tetapi mengajar bagaimana cara melaksanakan kehendak Al-Quran tersebut. Beliau juga mengatakan buku hadis sahih tidak mengandungi kata-kata atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mengandungi apa yang dianggap oleh pengumpul-pengumpul hadis iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah sebagai hadis sahih atau laporan-laporan sahih mengenai kata-kata dan perbuatan-perbuatan Nabi. Pendek kata, beliau mengatakan bahawa hadis itu adalah ajaran palsu yang hanya mengaitkan nama Nabi sahaja. Adalah langkah-langkah membanteras golongan anti hadis. Yang pertama adalah peringkat individu. Setiap individu perlu memantapkan lagi ilmu agama dengan cara menghadiri kelas agama di surau ataupun di masjid. Sekiranya mengetahui isu-isu negatif yang melibatkan maruah agama Islam, tidak perlu tak agak-agak untuk menghubungi institusi agama bagi memastikan maklumat yang diterima adalah sahih. Yang kedua adalah peringkat masyarakat.
Kita sentiasa mengingatkan kepada masyarakat setempat supaya tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam. Yang ketiga adalah institusi agama. Institusi agama juga perlu mengadakan program-program yang berkaitan tentang agama dan bahayanya mengenai gejala anti hadis. Yang terakhir adalah pihak berkuasa agama. Berkuasa agama perlu melakukan pemantauan secara berfasa tentang pergerakan dan perkembangan golongan anti hadis ini dari semasa ke semasa. Pihak berkuasa agama perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menjalankan siasatan dan melakukan tangkapan terhadap mereka yang terlibat dengan fahaman anti hadis. Walaupun pelbagai usaha yang telah dilakukan, isu ini tidak akan selesai selagi masih ada yang menyokong golongan anti hadis. Seterusnya, saya akan menerangkan 4 contoh hadis palsu yang popular dalam kalangan masyarakat. Hadis yang pertama ialah menuntut ilmu sehingga ke negeri China. Hadis ini sangat terkenal di kalangan masyarakat kita sebagai galakan untuk seseorang menuntut ilmu. Tanpa disedari, rupa-rupanya hadis ini telah dinilai palsu oleh ulama hadis seperti Ibnu Al-Jauzi dan Al-Shawkani. Contoh hadis palsu yang kedua ialah tidak elok mencampurkan makanan darat dan laut dalam satu hidangan. Hadis di atas merupakan petua yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu kepada kita untuk mengelakkan daripada mencampurkan makanan darat dan laut dalam satu hidangan. Bagaimanapun, pejabat mufti wilayah persekutuan telah menyangkal bahawa tiada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang melarang pencampuran makanan laut dan darat ke dalam makanan. Seterusnya ialah contoh hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga berbunyi, sesiapa yang tidur selepas asar lalu hilang akalnya, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Terdapat beberapa pandangan ulama berkenaan hadis di atas. Antaranya ialah Imam Al-Haytami yang menyatakan bahawa perawi bernama Amr bin Al-Husain ialah seorang yang matruk. Yang kedua daripada Imam Al-Shawkani mengatakan bahawa di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang berdusta. Dan yang ketiga daripada Syekh Al-Albani menilai bahawa hadis ini sebagai dhaif. Berdasarkan beberapa pandangan ulama, kita dapat memahami bahawa sebahagian ulama telah mendaifkan hadis ini dan sebahagian menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang palsu kerana terdapat perawi yang berdusta di dalamnya. Yang keempat ialah payung emas bagi isteri yang berpoligami. Tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis berkaitan payung emas yang akan diperolehi di syurga oleh isteri yang membenarkan suaminya untuk berkahwin lebih daripada seorang. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyentuh berkaitan alam perkahwinan atau hubungan di antara suami dan isteri, namun tidak disebutkan tentang payung emas. Di dalam hadis juga diceritakan berkaitan kesabaran dan kelebihan seorang isteri yang mentaati suaminya dalam menghadapi krisis rumah tangga. Antara contoh ayat berkaitan suami dan isteri ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34, wanita iaitu isteri salihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara mereka. Di dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, mengawal kemaluannya dan taat kepada suaminya, masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang anda kehendaki. Kesimpulan yang kita boleh dapati di sini adalah pada era globalisasi ini terdapat sangat-sangat banyak pemalsuan hadis, Al-Quran dan sebagainya. Mereka-mereka ini membuat seperti ini adalah kerana mereka ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri. Jadi, mereka ingin menghancurkan agama Islam dengan melalui pemalsuan hadis dan Al-Quran. Jadi, kita sebagai seorang Muslim atau seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita haruslah lebih cakna dan kita perlu mengambil berat tentang masalah ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mendalami ilmu agama dan kita berguru dengan guru yang betul, guru yang sahih. Pendapat-pendapat sahih contohnya daripada Imam Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Supaya kita dapat membanteras pemalsuan hadis dan juga Al-Quran.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala yang buruk itu juga datang daripada Allah atas kelemahan diri saya sendiri. Sekian sahaja.